Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. An Abdullah bin Amr bin Asim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasa'alu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Suatu hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Asim radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala tidak mengangkat ilmu dengan dicabut daripada dada-dada orang yang berilmu, tetapi Allah Taala mencabut ilmu, mengangkat ilmu daripada dunia dengan dimatikan para alim ulama, sehingga tidak tinggal seorang pun alim ulama. Lalu pada masa itu orang ramai akan mengangkat orang-orang yang jahil menjadi pemimpin mereka. Lalu mereka bertanya kepada pemimpin itu. Pemimpin itu kemudiannya berfatwa. Lalu dengan fatwanya itu dia menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat daripada Muslim. Yang dimuliakan pengurusi majlis kita pada malam ini, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Hayat, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustaz dan para ahli ulama, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sekali lagi pada malam ini kita dipertemukan di surau Al-Ansar ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita ini menjadi salah satu daripada amalan saleh yang sempat kita lakukan sepanjang usia yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya saya sendiri pun terlupa dah apa yang sambungan daripada ceramahnya lepas. Cumanya pada malam ini saya membawa satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda menyebut tentang ilmu. Sebenarnya hadis ini adalah jawapan kepada satu persoalan sahabat di atas satu hadis yang lain. Satu hadis yang lain itu ialah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa min asyratis sa'ah an yaqilla al-ilma wa yazhara al-jahla. Nabi kata di antara tanda akhir zaman ialah ilmu agama menjadi semakin sedikit dan akan zahirlah kejahilan. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah menjadi kurangnya ilmu agama itu dengan Allah mencabut ilmu itu dari dada orang-orang yang berilmu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu daripada bumi ini dengan dicabut daripada dada-dada orang yang berilmu. Bukan Allah Ta'ala angkat ilmu dengan menjadikan orang yang berilmu tiba-tiba jahil, tetapi Allah Ta'ala mengangkat ilmu dengan dimatikan para alim ulama. Ulama mati, tidak ada siapa yang nak ganti. Dan ilmu yang diangkat itu ialah ilmu agama. Ilmu lain berkembang biak ilmu lain. Yang menjadi semakin kurang itu ialah ilmu agama. Ilmu muzik berkembang daripada hari ke hari, siap dengan ada akademi. Kerana itu ilmu lain daripada agama. Ilmu matematik berkembang. Dulu matematik biasa saja, sampai masuk berbagai-bagai bidang ilmu dalam bidang matematik. Sampai kita sekarang tengok matematik, buku matematik anak kita memang tak faham. Itu berkembangnya ilmu matematik. Ilmu biologi berkembang. Semua ilmu lain selain daripada ilmu agama berkembang biak. Yang pupus ialah ilmu agama. Makin hari makin kurang. Sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ialah alim ulama mati, tidak ada siapa yang nak ganti. Abu Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama besar daripada India, almarhum, yang mengasaskan Darul Ulum Lucknow. Ketika beliau mengupas hadis ini, beliau memberikan 4 sebab mengapa ilmu agama diangkat daripada muka bumi. Yang jadi ilmu agama ni makin lama makin kurang, ada 4 sebab. Kata Abu Hasan Ali An-Nadawi. Perkara yang pertama, sebab yang pertama, alim ulama mati, tidak ada siapa yang nak menyambung ilmu para alim ulama. Makin hari ulama makin pupus daripada muka bumi. Dan orang ramai pun dia tak kisah ulama pupus. Dia lebih risau kalau badak sumbu pupus. Itu dia risau. Sehingga ada pencinta pemeliharaan badak sumbu. Kalau pupus harimau Sumatera, itu orang susah. Ulama pupus, tak ada siapa lagi. Bahkan mereka suka pula kalau ulama ni tak ramai. Ramai ulama serabut, dia kata. Susah. Nak buat benda tu haram, benda ni haram, kena rujuk alim ulama, daripada. Jadi akhirnya masyarakat umum jadi tak kisah ulama pupus. Sebab itu musim cuti sekolah, mana dia pameran ulama, pameran ulama, sejarah ulama, supaya anak kita mengenali seluruh ulama-ulama yang berperanan menyelamatkan agama. Tak ada pameran ulama. Pameran dinosaur ada. Hari itu di Kuantan, dia buat pameran dinosaur. Sebab bimbang pelajar-pelajar sekolah generasi tak kenal dinosaur. Siap dengan hafal tu nama saintifik. Hak T-Rex ni macam-macam ni. Bimbang anak-anak kita tidak mengenal dinosaur. Siap dinosaur tu seru daripada Jepun. Syarikat yang membekalkan dinosaur kepada pada Hollywood ketika nak buat filem Jurassic.
Saya pun berasa nak tengok lah, pergi tengok dinosaur tu. Pergi tengok dinosaur tu memang hebat. Siap dengan suara, siap dengan mata klik. Saya tanya budak yang jaga tu, tanya ni sewa mana ni? Dia kata sewa daripada Jepun. Saya tanya 15 hari buat pameran ni, berapa sewa sekor-sekor ni? Siap dengan nganggur mulut, keluar video ni. Dia kata tak mahal Ustaz, 170,000. Sewa seekor, dia ada sebanyak 15 ekor. Bersungguhnya sewa untuk apa? Untuk generasi remaja agar mengenal dinosaur. Walhal kalau tak kenal dinosaur, jadi apa kita? Kalau tak ada pupus badak suruh, susah ke kita? Tuan-tuan duduk di taman perumahan ni, tak ada badak suruh kan? Susah tak ada badak suruh? Tak ada apa? Sedangkan kalau tidak ada ulama, itulah sebenarnya susah. Ibnu Al-Aswad berkata, laulal ulama lasara nasul baha'i. Kalaulah bukan kerana alim ulama zaman para sahabat ambil ilmu daripada Nabi, alim ulama zaman tabi'in mengambil ilmu daripada para sahabat, alim ulama di zaman tabi'ut tabi'in mengambil ilmu daripada tabi'in, alim ulama khalaf mengambil ilmu daripada ulama salaf. Sampailah kepada kita sekarang, kalau tidak ada alim ulama, lasaran nasul baha'i, nescaya manusia menjadi binatang. Kalau tak ada alim ulama mengajar halal haram, tak beritahu Quran hadis, tak cerita surga neraka, lasaran nasul baha'i, manusia akan jadi binatang. Tak ada ulama, manusia akan jadi binatang. Tapi ada orang kisah, tak kisah. Dia jawab apa? Apa aku kisah? Tengok, tak ada ulama, mereka tak berasa apa-apa. Dan itulah mengapa alim ulama tidak ada pengganti dia. Pameran alim ulama, patutnya buatlah pameran alim ulama. Ambil sejarah ulama-ulama di Semenanjung, berapa ramai alim ulama. Biar pelajar-pelajar kita bila musim cuti sekolah, mereka melawat pameran-pameran ulama, mereka tahu peranan-peranan ulama. Bukan sahaja peranan ulama dalam bidang agama, tapi peranan ulama dalam memerdekakan negara kita. Sekarang sejarah ulama dipadamkan. Orang tak nampak ulama. Lepas tu kalau tanya pelajar kita, dia lebih tahu sejarah Chulalongkorn daripada sejarah ulama. Cuba tanya Mongkut 1, Mongkut 2, apa nama sebenar dia? Siap dengan hafal, tak ada lahir sekali. Lebih-lebih lagi tanya artis, oh itu lagi hebat. Siap dengan dia tahu cerai gila. Ini ulama. Dia cerai dengan siapa, dia nikah dengan siapa pula, anak dia siapa. Kemudian dia mencebutkan diri dalam bidang perfilman, tahu berapa filem dia dah bintangi, mana filem yang top 10 ni kira-kiranya. Semua hafal. Alim ulama tak ada orang nak hafal. Betul, tak ada sejarah alim ulama. Betul, ada sejarah alim ulama, sejarah dia belajar di mana. Barulah pelajar-pelajar kita, anak-anak kita cinta pada alim ulama. Dan alim ulama menjadi ikon mereka. Lalu rasalah dalam diri mereka untuk menjadi ulama. Sekarang tak ada. Cuti sekolah, bawa tengok buruk lah di zoo. Kalau tanya buruk tu siapa? Buruk tu toki dia. Cempasi kita kan daripada cempasi. Dia kata inilah kesan daripada tidak adanya ulama, tidak adanya pendedahan kepada peranan ulama. Akhirnya ulama menjadi pupus. Lama kelamaan pupus ulama.